Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan pengisian jiwa, bulan untuk kita kembali kepada fitrah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Kita dah melalui hari-hari Ramadan sehingga melebihi seminggu, hampir 10 hari. Dan kita sudah pasti apabila setiap kali kita melalui fasa bulan Ramadan, kita berpuasa, menjelang tengah hari, mulut kita biasanya akan mula kering, bibir kita akan mula merasa keras, dan kita sendiri boleh rasa perubahan yang ada pada bau mulut kita. Kadang-kadang kita rasa kurang yakin untuk bercakap dengan orang secara berdekatan ataupun berhampiran bersebelahan dengannya. Dan ada yang ketikanya dia cepat-cepat berkumur, ada yang jadi kurang selesa untuk berbual. Dan kita mungkin ada tertanya, kenapa di bulan Ramadan semasa kita berpuasa mulut kita berbau. Hari ini kita akan berbincang kenapa mulut kita berbau. Adakah ia satu bentuk keaiban ataupun kemuliaan? Baiklah, kita akan tengok dari sudut saintifiknya. Kenapa sebenarnya mulut kita berbau semasa kita berpuasa? Adakah sebab kita tidak gosok gigi? Ataupun adakah sebab makanan yang kita ambil ketika sahur, makanan yang kuat seperti makanan yang berempah, makanan yang berbau seperti petai, ataupun sebenarnya ada perkara-perkara yang lain? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya antara faktor dari sudut sisi saintifiknya ada beberapa proses fisiologi yang berlaku secara alami dalam badan kita. Perkara yang pertama adalah disebabkan pengurangan air liur ataupun kita panggil sebagai saliva. Dalam keadaan hari biasa, mulut kita menghasilkan air liur secara berterusan. Air liur bukan sekadar air yang biasa. Dia adalah air yang sangat penting yang berada dalam mulut kita, yang mana fungsi yang pertama adalah untuk membersihkan sisa makanan, mengawal pertumbuhan bakteria di dalam mulut kita, menetralkan asid dalam mulut kita, melindungi permukaan gigi kita, dan juga sebenarnya akhirnya mampu untuk mengawal bau mulut kita. Jadi dalam pergigian, kita panggil keadaan ini, fungsi ini sebagai self-cleansing mechanism. Dan kadar kemampuan mulut kita untuk membersihkan dirinya sendiri. Tetapi apabila kita berpuasa, kita tidak minum selama 12 sehingga 14 jam. Jadi badan kita akan mengalami proses dehidrasi yang ringan. Dan dia mengakibatkan kelenjar air liur mengurangkan penghasilan saliva. Jadi apabila saliva ataupun air liur ini berkurang, mulut menjadi kering, dan apabila mulut kita kering, bakteria akan mudah untuk lebih membiak. Dan inilah faktor utama yang menyebabkan mulut kita berbau. Jadi dia ada tindak balas normal dalam badan kita, yang mana ialah proses yang tindak balas apabila kurangnya air liur dalam badan kita, bakteria kita bertambah dan dia menyebabkan mulut kita berbau. Itu faktor yang pertama. Okay. Faktor yang kedua adalah disebabkan aktiviti bakteria dan juga kita panggil sebagai volatile sulfur compounds. Dia sedikit saintifik lah perkataan dia, kan. Dalam mulut kita terdapat ratusan, lebih 700 jenis bakteria dan lebih daripada 10 bilion unit bakteria. Dan sebenarnya kawasan yang paling banyak bakteria dalam mulut kita adalah terutama pada permukaan bahagian belakang lidah, celah gigi dan juga persekitaran gusi kita. Jadi sebenarnya fungsi bakteria ni dia bantu untuk memecahkan protein dan juga untuk memecahkan protein daripada sisa makanan dan juga sel mati. Jadi bila proses ini berlaku, dia akan menghasilkan beberapa gas, dan antaranya gas macam hydrogen sulfide. Jadi beberapa gas ini kita panggil sebagai volatile sulfur compound, VSC. Jadi gas inilah yang mengeluarkan bau mulut yang kurang selesa
pada mulut orang yang berpuasa. Jadi sebabkan itulah bila saliva berkurang, air liur kita berkurang, jadi pembersihan semula jadi, self cleansing mechanism tadi berkurang, jadi menghasilkan VSC, volatile sulfur compound, gas sulfur ini meningkat. Sebab itulah bau mulut kita akan sangat ketara apabila tiba waktu petang, yang mana badan kita berada dalam tahap dehidrasi yang melebihi berbanding pada waktu pagi. Itu faktor yang kedua. Jadi faktor yang ketiga disebabkan ketosis, perubahan metabolisme dalam badan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita tidak makan untuk tempoh yang lama, waktu akhir kita makan adalah waktu kita bersahur, kemudian azan subuh, dan kita mula berpuasa. Apabila kita tidak makan tempoh yang lama, lebih 6 ke 7 jam, paras gula dalam badan kita akan mula menurun. Jadi badan kita masih memerlukan tenaga untuk melakukan aktiviti seharian, baki-baki jam yang lain. Jadi badan kita perlu mencarikan sumber tenaga yang lain. Jadi bila menjadi sumber tenaga yang lain, sumber tenaga yang tinggal hanyalah lemak yang ada dalam badan kita. Apabila dia sudah bila memula membakar lemak, proses yang kita panggil sebagai liposis, dan apabila lemak dibakar ni, lemak kita dibakar dan menghasilkan produk kita panggil ketone bodies. Ketone bodies adalah ketosis, yang mana termasuklah hasil produknya adalah acetone. Sedikit saintifik namanya acetone. Jadi acetone ni produk yang keluar daripada proses pembakaran lemak kita tadi, dia akan keluar melalui nafas kita dan juga peluh badan kita. Jadi apabila dikeluar melalui nafas kita, dia akan menghasilkan bau yang sedikit berbeza daripada bau waktu kita tidak berpuasa. Dan bau itu bukan sekadar daripada mulut. Bau itu datang daripada sistem metabolisme seluruh badan kita yang sedang adapt ataupun beradaptasi dengan keadaan badan kita berpuasa tanpa air dan makanan. Dan ini menunjukkan tubuh badan kita benar-benar berada dalam state of fasting, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berpuasa, dan tiada makan dan minum. Perkara yang keempat yang kita sering kali nampak adalah menjadi punca kepada mulut kita berbau semasa kita berpuasa, adalah disebabkan kita panggil sebagai tongue coating ataupun bahasa Melayunya lapisan lidah. Ada satu lapisan pada permukaan lidah kita. Macam mana lapisan pada permukaan lidah ini terbentuk? Dia disebabkan sisa makanan yang kita makan pada waktu sahur yang melekat pada permukaan lidah, dan apabila sisa makanan ini melekat dalam tempoh masa yang lama dan air liur kita sangat kurang, mulut kita kering, bakteria kembali membiak. Jadi apabila bakteria semula membiak, dengan keadaan banyak sisa debris makanan pada permukaan lidah kita, jadi kawasan itu akan menjadi kawasan yang paling tinggi penghasilan volatile sulfur compound tadi, gas-gas sulfur yang akan menyebabkan mulut kita bertambah berbau pada semasa kita berpuasa. Sebab tu dalam pengajian, untuk pesakit yang ada masalah halitosis, masalah mulut berbau, walaupun dia tidak berpuasa, kita akan mengenal pasti kebiasaan puncanya apabila mereka mempunyai satu lapisan pada permukaan lidah, kita panggil sebagai tongue coating. Okey, ringkasnya, bau mulut kita semasa berpuasa boleh berbau. Yang pertama disebabkan pengurangan saliva, yang keduanya peningkatan gas sulfur tadi, dan yang ketiganya sebab perubahan metabolisme dalam badan kita yang kita panggil proses ketosis, dan yang keempatnya adalah pengumpulan debris pada permukaan lidah kita. Jadi ini semuanya berlaku disebabkan proses fisiologi badan kita, dan dia berlaku kerana kita sedang menahan diri ataupun sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perspektif hadis kita tengok dekat sini, Nabi SAW dia bersabda, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Hadis ini diriwayatkan oleh daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kalau kita perhatikan dekat sini, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahawa bau mulut orang berpuasa ini dia tidak harum di sisi manusia, tetapi dia harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia satu nilai yang sangat-sangat mulia, kerana ia lahir daripada ketaatan kita beribadah, dan dia bukanlah alasan
untuk kita mengabaikan kebersihan mulut kita. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW juga menekankan, ada berkaitan hadis bersiwak, macam mana kita perlu menjaga kebersihan mulut kita. Dan juga Islam menekankan untuk kita mengajar keseimbangan, menjaga kebersihan mulut pada bersama kita menjaga kualiti ibadah kita. Satu refleksi rohani yang kita boleh lihat di sini, proses puasa kita bukan sekadar proses untuk kita melatih tubuh badan kita, kan? Ataupun kita tarbiyah badan kita, tapi ada proses untuk pembentukan jiwa kita, kan? Rasulullah SAW ada bersabda, man lam yada'u qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajjah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata keji, ataupun kata-kata dusta, maka Allah tidak berhajat pun pada puasanya pada ketikanya belahan lapar dan dahaga. Dan pada hadis yang lain, bagaimana hadis Rasulullah SAW ada bersabda, boleh jadi puasa kita boleh jadi sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja. Jadi sebab tu kita tengok balik bagaimana Rasulullah nak highlightkan bahawa dengan lidah kita, kalau kita tak jaga, kita tetap melontarkan kata-kata kesat, kita tak ada mencarut, kita tetap berkata kasar pada manusia, dia sebenarnya boleh menyebabkan puasa kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Taala. Puasa kita boleh tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu. Kita hanya penat menahan lapar dan dahaga semata-mata, dan kita, ini adalah keadaan yang kita tidak inginkan berlaku. Kita ada 30 hari kita berpuasa. Kita inginkan 30 hari yang kita peruntukkan masa kita berpuasa, biarlah dia menjadi puasa yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Kita menjadi hamba yang nilai takwa semakin bertambah di sisi Allah. Kita menjadi hamba yang bukan sekadar menghabiskan masa kita untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi kita ingin menjadi hamba yang apabila habis 30 hari, kita kembali kepada fitrah manusia yang sebaiknya. Dan kita inginkan juga dalam keadaan kita menjaga lidah kita daripada kata-kata kesat, kata-kata keji, kita inginkan bahawa hati kita juga terpelihara daripada segala perasaan-perasaan hasad ataupun dengki. Dan juga jiwa kita jiwa yang lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Dan juga lidah kita tidak senang untuk mengumpat. Dan kita doakanlah supaya kita melalui Ramadan ini dengan penuh barakah. Allahumma barikna fi Ramadan wa balighna fi Lailatul Qadr. Bagaimana doa ini diajar oleh ulama untuk kita sentiasa berdoa setiap hari, setiap waktu kita solat, supaya kita dapat lalui Ramadan dalam keadaan kita minda sedang beribadah, dan kita mengharapkan Allah memberkati setiap waktu dan detik kita dalam Ramadan, dan kita mengharapkan moga Allah mempertemukan kita dengan malam Al-Qadr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi itu saja pada hari ini untuk saya kongsikan kenapa mulut kita berbau semasa kita bulan puasa, dan tak lain tak bukan ia adalah satu tanda kemuliaan di sisi Allah, dan sangat penting untuk kita tetap menjaga kebersihan mulut. Dan yang paling penting, kita meletakkan satu goal yang paling besar untuk kita menjadikan Ramadan kita pada tahun ini Ramadan yang terbaik berbanding dengan Ramadan yang kita sudah lalui sebelum ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.